Bismillahirrahmanirrahim. Apa tu? Malam ni, tengok dulu kat belakang ada sampah sarap apa tak? Malam ni, Hanin tak tolong saya buat apa tu? Live ni, saya buat sendiri. So, apa tu? Harap-harap menjadi ya. Sorry saya lambat sikit. Saya janji 8.45 tapi hampir pukul 9 baru on. Kalau ada tu Wan Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Jadi saya mula tadi pukul berapa ya? Saya mula tadi um, pukul 9. Saya janji 8.45. Pukul 9 saya baru mula. So kalau pukul 9 maksudnya 9.30 kita berhenti ya. Betul-betul nak kena on time. Saya minta maaf lewat 15 minit. Okey, jadi hari ni kita nak bercakap tentang strategi dan saya berkongsi ni mainly dengan cikgu-cikgu. Tapi kalau mak bapak nak dengar pun okey, boleh juga apa mak bapak belajar. Apa yang saya nak kongsikan di sini adalah apa yang saya nak kongsikan di sini adalah apabila kita mengajar murid berkeperluan khas, berkefungsian rendah dan saya rasa kita tak bercakap tentang murid-murid yang ada apa tu kekurang upayaan fizikal. Waalaikumsalam Puan Lela. Lebih kepada kita bercakap tentang murid berkeperluan khas masalah pembelajaran yang berkefungsian rendah, berkemungkinan IQ mereka adalah sangat rendah dan apabila kita ajar, kita perlu ulang banyak-banyak kali baru dia orang dapat. Berkemungkinan mereka ini juga ada isu tingkah laku, ada hyperaktif, tak boleh duduk diam, tak boleh fokus, mungkin tak mampu nak bertutur. Murid-murid yang macam ni ya. Waalaikumsalam Cikgu Siti Razia. Sebab yang saya nak buat video mengenai murid-murid ni adalah kerana hujung 2018 mantan Menteri Pendidikan dia lancarkan zero reject policy, maka ramai anak murid yang low functioning ni masuk dalam kelas PPKI, tapi guru-guru tidak ada pengisian tentang bagaimana nak nak mengajar anak murid ni. Okay, so saya dah beri gambaran tentang murid yang saya maksudkan. Cikgu Siti Razia, apa tu audio video okey ke Cikgu Siti Razia? Okey. Jadi saya mulakan okey. Untuk murid yang low functioning macam ni, yang saya kata tadi, yang mungkin IQ dia rendah, mungkin bawah 70, yang mungkin ada hyperactivity, tak boleh duduk diam, tak boleh fokus, tak boleh duduk pun bila kita ajar tak faham, dia tak tangkap. Kadang-kadang bila dia tangkap cuti Sabtu, Ahad, Isnin datang dah tak ingat balik. Okey. For students like this Jadi cikgu-cikgu mesti ingat bahawa untuk murid-murid macam ni, seeloknya pengajaran yang kita buat tu mestilah ada pergerakan. Kalau boleh dalam kita punya pengajaran tu ada pergerakan, bagus. Contohlah kan, kalau kita nak ajar dia mengira katakan, numerasi, katakanlah 1 hingga 5 katakan. Jadi di atas lantai tu kita letak gelong-gelong, mungkin 5 gelong, 1, 2, 3, 4, 5 gelong ke, ataupun kita lekatkan kertas atas lantai dan dekat atas kertas tu kita tulis 1, 2, 3, 4, 5 dan anak murid kita yang 7, 8 orang tu beratur dan kita kata okey, siapa nak lompat dulu, dan kita ajar dia orang angkat tangan dan okey, Amar dulu. Okey, Amar lompat dan kita boleh bantu dia kalau dia tak boleh lompat kan. Lompat atas dalam gelong ke atau kertas yang kita tanda tu kan, dia lompat 1, 2, 3,
4, 5. Wah, pandai Amar lompat. Okey, Amar dah lompat. Amar boleh duduk. Kita susunlah kerusi kat tepi dia. Amar boleh duduk. Sekarang giliran siapa pula? Jadi kita nak ajar dia kira 1, 2, 3, 4, 5 tu. Tapi ada pergerakan. Dan kalau kita tengok lesson plan yang saya cakap tu, selain daripada kita ajar dia 1, 2, 3, 4, 5, dia dapat input 1, 2, 3, 4, 5, dia juga belajar beberapa kemahiran sosial. Kemahiran sosial contohnya, okey, siapa nak lompat dulu? Angkat tangan. Jadi kita ajar dia kemahiran sosial apa berkomunikasi, cikgu, saya nak lompat. You're teaching them social communication. And then bila kata okey, Omar lompat dulu. Yang lain tunggu ya. Jadi yang lain tu, yang tujuh orang yang tunggu tu, dia belajar pula skill menunggu giliran. Itu adalah kemahiran sosial. Dalam satu sesi pengajaran yang simple macam tu, kita ada satu, dia mendapat exposure kepada 1, 2, 3, 4, 5 secara pergerakan, dan ada juga kemahiran sosial komunikasi. Saya nak lompat dulu, dan ada kemahiran sosial, dia kena sabar tunggu giliran. Simple like that. Jadi cikgu, kalau kata cikgu nak ngajar matematik, jangan paksa anak murid duduk di meja. Kemudian cikgu duduk di papan hitam, cikgu tulis 1, 2, 3, 4, 5 dan murid-murid tengok saya. Tengok papan hitam. Ini apa yang cikgu tulis? Ini itu kan pedagogi yang bercakap berhenti suruh murid sambung tu sangat-sangat tebal, menebal dalam kalangan cikgu kita. Saya pun tak pasti mana belajar. Ini nombor apa? Nombor 1. Okey, ini nombor 1 murid-murid. Yang ni pula nombor 2. Wah, saya kalau masuk kelas 1, 2, 3, kata ini pensyarah manalah yang ajar macam ni. Okey? Jadi ada pergerakan. Dan kalau pergerakan tu ada sesuatu yang menarik, lagilah baik. Contohnya sebelum kita ajar dia lompat tu, kita ajar menyanyi. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, kita tepuk sama-sama. Tak tahulah lagu-lagu tu kan. Dalam lagu tu ada menyanyi ke. So kita perkenalkan dah konsep angka tu dalam cara yang menghiburkan dia orang, ada muzik, ada pergerakan, dan kita buat. Jadi banyakkan elemen-elemen pergerakan. Sebab majoriti anak-anak yang bermasalah pembelajaran ni, dia tak boleh fokus, dia tak boleh duduk, dia tak boleh apa. Jadi dah tahu ni dia tak boleh kan, kenapa kita nak paksa dia duduk? Cuba ajar dalam pergerakan. Okey, itu satu. Dan yang kedua kan cikgu, yang cikgu kena masukkan dalam elemen cikgu tu adalah bahan-bahan manipulatif yang tangible. Contohnya, kalau kita nak mengajar, katakanlah kita dah menyanyi lagu 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia dah lompat, dah ada pergerakan. Kemudian mungkin kita suruh dia duduk ke ataupun duduk atas lantai. Tak payah duduk dekat meja, atas lantai. Kemudian dekat situ kita letakkan satu besen plastik. Dan dalam besen plastik tu kita masukkan anak-anak itik plastik yang kecil-kecil. Anak-anak itik plastik kecil. Dan setiap murid kita berikan dia penapis, katakan. Penapis santan yang ada tangkai yang kita pakai kat dapur tu, cikgu boleh beli. Lepas tu kita kata, okey, siapa nak tangkap itik? Angkat tangan. Okey, Azrina nak dulu. Okey, Azrina pakai Azrina tengok cikgu buat ya. Cikgu sahutlah. Wah, cikgu dapat anak itik. Okey, mari kita kira berapa anak itik cikgu dapat. 1, 2, 3. Dan cikgu kena ada satu kertas yang dah dilaminate, dan dalam kertas tu ada tulis 1, 2, 3, 4, 5. Dan bila cikgu kira, cikgu ambil satu itik tu, 1 letakkan atas angka 1, 2 letakkan atas angka 2, 3 letakkan atas 3. Yeay, cikgu dapat 3. Okey, sekarang siapa nak tangkap itik?
Azlina angkat tangan saya. Okey, Azlina angkat itik. Okey. Azli, Amar tunggu dulu ya. Azlina dulu. Dan kalau kita nak ajar konsep 1 hingga 5, janganlah beri dia penapis yang besar. Nanti dia sauk itik dalam tu sekali dapat 20. Alamak, kita kan baru target nak ajar 1 sampai 5. Tiba-tiba dia sauk sampai 20 kan out. Jadi belilah penapis yang kecil-kecil. Mungkin penapis teh ke, sekali dia sauk dapat 2-3 macam tu ke kan. Okey, Azrina nak tangkap itik. Okey, Azrina turn. Dia pun sauk. Sauk-sauk, katalah koordinasi dia tak elok ke apa ke. Oh, dia dapat 2 ekor. Wah, Azlina dapat itik. Yeay. Okey, Azlina kira. Dan dia pun ada satu kertas laminate yang tulis 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia ambil, dan seeloknya angka tu dalam bulatannya. 1 bulat, 2 bulat. Dan dia ambil itik tu, dia letak dalam bulat pertama. Dan jom kita semua kira. 1, 2. Yeay, Azrina dapat 2. Sekarang giliran siapa? Okey, ini adalah antara strategi untuk kita mengajar. Satu, ada elemen pergerakan. Sebab untuk anak-anak yang ada masalah pembelajaran ni, nak paksa dia duduk diam 30-45 minit itu adalah sangat sukar. It's very difficult for them to sit there and be quiet. Jadi kenapa pula cikgu nak paksa-paksa dia orang buat benda yang dia orang tak boleh buat? Tak bermaksud dia bergerak-bergerak tu dia tak belajar. Tapi yang sebenarnya, bila anak-anak masalah pembelajaran, bila dia bergerak, lagi ada pergerakan tu hantar signal kepada otak. Bila dia lompatkan, 1, 2, 3, the whole body is learning about 1, 2, 3. As compared tu macam saya kata, dia duduk nganga je cikgu 1, 2. Yang anak murid tu entah dah fikir nanti tengah hari mak aku masak bihun ke, mak aku masak hot dog ke apa ke. Okey, pergerakan. Dan yang nombor 2, kena ada barang manipulatif. Kita nak suruh dia kira, cari itik yang menarik. Saya tahu cikgu-cikgu PKI akan kata, doktor mana ada bajet, doktor mana ada bajet. Sekarang ni macam ni lah. Okey, kalau kita ni nelayan, kita punya alat-alat bekerja kita, kail, jala dan sebagainya. Kita kena ada lah. Kalau kita petani, traktor ke, cangkul ke, bajak ke kan. Jadi bila kita cikgu dan dapat pula anak murid yang masalah pembelajaran yang low functioning macam ni, maka kita kena ada bahan lah. Dan kalaulah kata ada permuafakatan dalam unit PPKI tu, mungkin apa kita boleh buat adalah kita gunakan duit sama ada sumbangan ibu bapa ke ataupun sumbangan PUIBG. I don't know lah, you teachers are really good at that. Then belilah manipulatives yang menarik-menarik. Dan bila kita kata manipulatives yang menarik-menarik, not necessary benda-benda yang mahal-mahal. Kadang-kadang saya tengok cikgu-cikgu pandai buat material. Tapi kalau kata sekadar itik-itik plastik yang boleh beli di kedai eco tu, belilah. Hari ni kita buat kira itik, esok kita buat something else. Maksudnya BBM tu dalam bentuk itik plastik tu boleh ajar matematik, boleh ajar benda-benda yang lain. Okay? So saya ulang sekali lagi, kena ada pergerakan, kena tak boleh paksa duduk murid di meja, dan kita kena ingat motor kasar, pergerakan motor kasar tu adalah lebih mudah daripada kita nak suruh dia buat benda yang kecil-kecil. Contohnya cikgu-cikgu akan tanya, tapi doktor, dalam bila kita mengajar angka ni, kita kena suruh tulis juga kan. Kalau kata budak tu ada masalah pembelajaran, dia tak boleh nak duduk dekat meja, nak pegang pensel, nak tulis atas kertas, belilah kapur yang gemuk-gemuk, suruh dia tulis 1, 2, 3 tu atas lantai kelas ke, dekat dinding kelas ke, dekat kaki 5 kat luar kelas ke. Maksudnya ada elemen menulis, tapi tak payahlah konvensional pakai pensel dan kertas. Okay? Jadi mesti ingat, untuk anak masalah pembelajaran yang low functioning tu, big movements are easier for them as compared to small movement. Motor kasar adalah mudah untuk dia kuasai daripada motor halus. Dan bila badan dia bergerak, badan tu bagi signal kepada otak. Okey, ada pergerakan. Dan yang kedua saya kata kena ada manipulatives. Maksudnya apa yang kita ajar tu konkret. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 tu dia nampak angka 1, 2, 3, 4, 5 dan dia ada itik, letak ke atas nombor 1, letak atas nombor 2, atas nombor 3. Jadi benda tu tak jadi abstrak.
Kalau cikgu chalk and talk dekat papan hitam je, ini satu, dua, cikgu ni menyanyi lagu burung kakak tua ke, cikgu ni apa, dia tak faham. Tapi kalau ada manipulative tu dan kita buat, letak 1, 2, 3, 4, 5, dia benda yang konkret dia lebih senang faham. Okay? Dan yang ketiga, perlu ada element of fun. Cikgu-cikgu mesti ingat, cikgu-cikgu saya rasa ramai yang dah usia 30-an, 40-an, memang benda-benda kanak-kanak ni dah you tak minat dah, tetapi you kena menjiwai jiwa kanak-kanak yang sukakan benda yang fun, yang bergerak. Minta maaf lah, apabila saya pergi ke kelas-kelas PPKI, majoriti daripada gurunya adalah perempuan dan berkasut tumit tinggi, berkain ketat, bertudung lilit-lilit rapol-rapol. Cikgu yang macam ni, dia tak boleh nak jadi guru PPKI yang mantap. Guru PPKI yang mantap perlu pakai pakaian yang mudah bergerak, cadangkan pakai kasut shawl ke kasut apa tu yang serelum tapak getah, nanti murid lari, kita nak lari. Kalau kata guru penolong kanan tu adalah seorang yang open minded, cakap dia boleh tak saya nak pakai track pants, saya nak pakai t-shirt. Dengan kita kena sesuaikan diri kita dengan murid kita lah. Saya kurang berkenan lah bila saya pergi ke PPKI, tengok cikgu pakai kasut tumit tinggi, kebaya belah belakang dengan tudung beropol-opol. Saya rasa tak sesuai. Tak sesuai, okey. Jadi malam ni saya kongsi itu pergerakan motor kasar, masukkan elemen pergerakan dalam pendidikan, dan mesti ada bahan manipulatif dan juga mesti ada elemen of fun. Okey, saya bagi satu contoh. Sekarang baru 9.17, kita ada lagi 13 minit, mungkin saya boleh bagi contoh yang lain, okey. Cikgu-cikgu zaman sekarang ni zaman muda, apabila saya bercakap tentang pergerakan, apabila saya cakap tentang bahan-bahan manipulatif, saya dekat sini boleh membebel saja. Saya cadangkan kepada cikgu-cikgu untuk pergi ke Pinterest. Saya rasakan untuk guru-guru pendidikan khas kan, Pinterest tu is such banyak idea dekat situ. Cikgu pergi kat Pinterest, cikgu type autism teaching materials ke, autism movement lessons ke, apa ke, you akan dapat banyak idea kat sini yang boleh diterapkan dalam kita punya pembelajaran. Jadi ada dalam situ. Now, apa lagi saya nak ajar? Contohnya, katakan hari ni tak tahulah, idea saya semua adalah mengenai matematik. Contohnya katakan kita nak mengajar matematik lagi. Tak suka melompat-lompat. Saya cikgu perempuan, saya tak suka melompat. Saya sangat, antara bahan bantu mengajar saya sangat suka untuk anak-anak low functioning adalah bean bag. Bean bag ni kan cikgu cari perca-perca kain buruk yang lama tak pakai, buatkan dalam 2 inci kali 2 inci ke, atau 2,5 inci kali 2,5 inci macam tu, dan cikgu buat macam kantung tu, dan cikgu masukkan ke kacang kering. Kacang hijau boleh, biji jagung boleh, biji kacang merah boleh, dan cikgu masuk dan cikgu jahitkan. Buatlah banyak-banyak, dan cikgu boleh belajar. Kalau kata kita nak suruh dia kenal angka 1 hingga 5, letakkan gelung-gelung atau kertas yang bertanda 1, 2, 3, 4, 5, dan kita kata okey beratur, ambil giliran. Okey, siapa punya giliran dulu? Okey, Adli dia ambil dia punya bean bag, dia baling ke dalam gelung, dan dalam gelung tu tulis nombor 3. Yeay! Bean bag Adli masuk dalam gelung nombor 3. Yeay! Kadang-kadang kalau kata murid yang cerdik sikit-sikit kan, disebabkan dia seronok, like, oh, this is not boring, we are playing a game. Kita tipu dia. Kita nak mengajar sebenarnya, tapi kita tipu dia bahawa kita main game. Adli punya bean bag jatuh dalam gelung yang ada nombor tu kan, dia sendiri yang sebut, tidak cikgu, tidak teacher. Like, they are so excited. They feel like, they feel safe, they feel like it's a game. Sebab kadang-kadang murid-murid ni, daripada kecil lagi, bila dia masuk dalam kelas, daripada kalau kata dia intervensi kan, usia 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 5 tahun dia belajar dekat intervensi awal, dekat PPKI. Apa yang dia dengar adalah
bodoh tak dapat, bodoh tak dapat, bodoh tak dapat. Jadi budak-budak ni dia dah jadi macam igawan tau. Bila aku ni, bila duduk kat meja, cikgu bagi pensel, cikgu bagi kertas, memang aku bodoh, aku tak boleh buat. Dia dah jadi sebati tau. Dia dah jadi like self-belief yang sangat-sangat menebal dalam hati dia orang. Jadi apabila kita buang paper, pensel, kita buang duduk kat meja, buang duduk kat kursi, buka kelas tu, main pergerakan dalam situ kan. Dia kata, ini bukan belajar, ini main. Jadi keluarlah dia punya confidence. Kalau kata ada meja, ada pen, pensel, kertas tu, nak sebut 3 pun dia tak berani. Tapi bila buat main-main beanbag pasal tu, dia akan berani untuk sebut. Dan cikgu tu pun kena lively lah. Tak kira lah cikgu 30, 40, 50 macam saya pun, bila belajar dengan budak-budak, dalam bahasa Inggeris dia kena ada enthusiasm. Kalau dalam bahasa Melayu enthusiasm tu apa? Keterujaan. Keterujaan ke apa benda? Enthusiasm. Enthusiasm tu semangat. Jadi bila budak balik, yeay! Adli punya beanbag masuk dalam nombor 3. Okey, 3, yeay! Adli. Kena macam tu. Memang penat. Tapi cikgu kena ingat, cikgu dapat gaji ribu-ribu. That's what you need to do. Kan? Yang, sorry tu saya lah, bila saya pergi ke kelas-kelas kan, dah lah sibuk nak kepung budak-budak untuk duduk. Budak tu dia punya kecacatan tak boleh duduk. Awak nak paksa dia duduk. Manalah cikgu tak stres, manalah cikgu nak tak berlumba-lumba nak meniaga dekat bilik guru supaya dapat duit supaya boleh berhenti jadi cikgu. Sorry lah, kan? Ada juga cikgu-cikgu yang masuk perniagaan dengan niat nak meninggalkan bidang perguruan. Walhal dia masuk dalam bidang perguruan tu, dia ada amanah yang perlu dia pikul, kan? Okey, macam tu lah. Okey, kita ada lagi 8 minit. Ada nak tanya apa-apa, boleh tanya dekat situ. Dan saya harap cikgu kalau tak ada idea, macam saya kata, pergi Pinterest, tengok game kat situ, tengok YouTube, tengok apa, kan? Dan cubalah perlahan-lahan cikgu ubah cara cikgu mengajar di kelas. Make it fun. Dan yang saya cakap ni lebih kepada anak-anak di PPKI sekolah rendah. Kalau anak di PPKI sekolah menengah, boleh juga kita buat fun tu, tetapi mungkin tak begitu childish, tak begitu ke anak-anakan, lebih kepada fun keremajaan. Okey. Ada 7 minit lagi. Saya tunggu. Ada apa-apa soalan ke? Saya beri beberapa minit untuk cikgu type. Ada tak? Tak ada soalan? Tak ada? Apa dia tu? Bagaimana jika murid memang non-verbal? Aduh, this is a very good question, cikgu. This is a very good question. Kita kena ingat macam ni tau. Pertuturan tu di sini. Kognitif tu di sini. Apabila murid tak boleh bertutur, kita jangan fikir kognitif dia pun tak berfungsi. Okay? A very good example adalah saya jawab apa cikgu Jit punya, Jit Nozita. A very good example adalah di Makmal Autisma dan juga di Genius Kurnia, kita ada satu modul membaca tu. Dan modul membaca tu kita ajar kepada murid yang non-verbal juga. Murid yang tak verbal pun kita ajar. Pandainya. Bakul, pizza, basikal. Bola, ikan, ayam. Jadi repetitif macam tu. Dan beberapa orang murid yang kita dapati adalah apabila tiap-tiap hari 3 minit kita duk ajar what happen is that dengan mengajar membaca, murid-murid boleh bertutur. Jadi kalau kata anak murid non-verbal, katakanlah dia tak boleh sebut kan, tapi dia tangkap itik 4 ekor. Jadi kita boleh kata, okay Danny,
Jom kita sama-sama kira itik. Okey, dia ni letak. Dia ambil satu itik, dia letak nombor satu. Kawan-kawan semua kata, satu. Okey, dia ambil satu lagi itik, dia letak nombor dua. The whole group kata dua. Dia letak nombor tiga, tiga, empat. Okey, jadi maksudnya dia boleh ikuti semua yang murid buat, tetapi kita suruh dia verbal, tapi jangan kita pergi kat dia, pegang mulut dia. Okey, dia ni sebut. No, you must remember that untuk murid yang tak verbal, bila kita pegang muka dia, kita nak paksa dia sebut, itu akan menimbulkan stres dia lagi. Tapi every day, okay, dia ni kira. Kalau dia sebut, kalau dia, wow, pandai dia ni. Dia sebut tu tak betul, tapi kita raikan dia cuba untuk cakap. Okey, jadi untuk murid yang verbal pun kita boleh ajar macam biasa. Part yang kita dia suruh sebut tu, kita ajak kawan ramai-ramai sebut untuk sokong dia. Okey, Cikgu Jit, Saidah Hafizah, doktor, kalau boleh macam mana idea BBM dengan audio visual yang okey, yang tergantung. Okey, audiovisual, BBM audiovisual banyak saya rasa, sebab saya tengok cikgu-cikgu di Genius punya ada saja dia gunakan video Sesame Street untuk mengajar mengira, video Sesame Street untuk belajar tentang shapes dan sebagainya. Ada je. I think you need to look on the internet, and most of them are free. Puan Ashley Jean ni dia adalah ibu kepada anak yang belajar di Genius Kurnia. Saya cadangkan tanya kepada guru-guru Genius Kurnia macam mana nak ajar membaca, dan kalau anak masih lagi di Genius Kurnia, ada beberapa kaedah yang kita gunakan. Kaedah sight word ataupun pandang sebut, dan juga kaedah fonik. Kadang-kadang bila kita ajar tak berjaya, selalunya because research says that the most effective way of teaching children how to read is through phonics. Kaedah yang paling berkesan untuk ajar anak membaca adalah phonik. Jadi kita selalu mulakan dengan phonik dulu, dan pada masa yang sama kita selit-selitkan sight word, kita buat dia matching gambar, kemudian kita buat dia matching gambar dengan gambar perkataan, kemudian kita buat matching gambar dengan perkataan. Kadang-kadang kita guna kedua-dua cara. Jadi untuk Puan Ashley, jika anak masih di Genius Kurnia, boleh tanya cikgu. Kalau anak dah keluar kepada Genius Kurnia, saya cadangkan cikgu hantar anak ke kelas Arnab, sebab kelas Arnab adalah untuk alumni, dan bincang dengan cikgu Aswadi di situ tentang membaca. Dan kalau cikgu Aswadi tak cekap untuk ajar membaca, mungkin Puan Ashley boleh minta cikgu Aswadi untuk link you to teachers yang mampu untuk ajar membaca. Okay, right. Jadi maaf yang boleh digunakan. Cikgu Saidah, saya rasa boleh search dekat internet, sebab sangat banyak dekat situ, especially kalau basic konsep macam shapes, numbers dan sebagainya, but mostly is in English. Saya rasa bahasa Melayu tu ada kot, yang Hana dengan Umar tu, have a look dekat YouTube, ya. Right. Jadi Tan Kai Ching, dalam nombor baru ni, bolehkah kita jalankan aktiviti kongsi mainan dalam kemudian? Ada sekolah tak bagi. Dia kan, saya rasa bila murid datang ke sekolah, kita dah ambil dia punya temperature kan. Dan kalau temperature dia tu 35, 36, that means dia tidak ada gejala. Nak suruh dia duduk dekat-dekat, mungkin tidak. Mungkin cikgu perlu kreatif. Kalau kata nak duduk dekat-dekat untuk tangkap itik tak dapat, mungkin besen tu kita letakkan dekat tengah, murid buat bulatan yang besar, dan kalau giliran Azrinas bangun daripada tempat duduk, tempat dia bersila tu, pergi ke besen dengan penapis dan sauk. Mungkin kita boleh buat penjarakan sosial menggunakan idea yang sama. Okey, Cikgu Tan Kai Ching. Anis Rosli, doktor, anak murid saya bila ajar membaca matanya tak fokus pada bahan cat. Ada tak tips
nak bagi murid boleh fokus. Tentang nak boleh fokus ni kan, Cikgu Anis, dia kan apa nama tu, fokus ni dia kena tengok kemampuan dia. Kalau kata murid hanya boleh fokus 3 minit, cikgu tak boleh nak paksa dia fokus 30 minit. Contohnya saya yang gemuk ni, saya selalu bagi contoh. When it comes to stamina, saya selalu bagi contoh saya yang gemuk, yang bontot besar, badan gempal ni. Kalaulah kata bos saya kata, okay Hasna lari 10 kilometer. Saya akan pandang pada bos saya, kenapa pula ni, tak waras ke tak waras saya yang gempal ni nak suruh lari 10 kilometer, memang tak boleh kan. Jadi cikgu pun kalau anak murid tak boleh fokus lebih daripada 3 minit, cikgu nak suruh dia fokus 30 minit, tak boleh lah. Jadi pengalaman kami adalah apabila kita ajar membaca pun, modul kami untuk mengajar membaca tu kan, sesi kami kan maksimum 3 minit saja. Kadang-kadang 2 minit saja duduk dengan cikgu, 2 minit, 2 minit setengah kita lepaskan dia. Tetapi kita buat tiap-tiap hari. Dan selain pada tu kita bagi dia pengukuhan, dia apa tu buat matching gambar, kita buat masa menyanyi ada perkataan-perkataan gambar. Tapi nak actually one to one untuk mengajar membaca tu kan, dia 1.5 minit hingga 2.5 minit, 3 minit saja Cikgu Anis. So kalau Cikgu Anis rasa untuk ajar membaca kena duduk lama-lama, mungkin Cikgu Anis kena belajar kaedah yang baru. Okay everybody, I know there's a lot of question but it's already 9:31. Kita tak boleh cakap banyak-banyak, sebab kalau kita cakap banyak-banyak nanti kan kita dah tak larat. Better tiap-tiap minggu kita share 30 minit, 30 minit, 30 minit, tapi kita usahakan tiap-tiap minggu daripada share 3 jam, lepas tu tahun depan baru buat sebab tak larat kan. So saya nak bagi tahu dekat sini, saya berkemungkinan akan tukar slot share perkongsian dengan guru ni daripada hari Jumaat kepada hari Ahad. Sebab apa yang saya lalui adalah hari Jumaat adalah hari yang memenatkan untuk saya. Macam contoh dia tadi, pukul 6 lebih baru saya sampai rumah, tak sempat nak masak, tak sempat nak apa, dah live dengan cikgu-cikgu pukul 8.30. Jadi saya cadangkan apa yang saya akan buat adalah untuk sesi perkongsian dengan cikgu saya akan ubah pada hari Ahad pukul 8.45 macam tu. Kita cuba hari Ahad ya, sebab Jumaat tak it doesn't work for me. So insya-Allah tiap-tiap hari Ahad pukul 8.45 kita akan share dengan cikgu-cikgu. Untuk ibu bapa pula saya rasa kita akan stay Sabtu pukul 4. Okay, kita cuba macam tu. Okay, everybody, jumpa lagi bukan Jumaat depan tapi Ahad depan ya. Bye, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.